Perdana, tajuk kita pada hari tak lain dan tak lain ialah kesalahan bahasa dalam media sosial. Para penonton sekalian, media menyebut kamus JYP sebagai bermaksud alat atau perantara dalam komunikasi atau perhubungan, manakala sosial boleh bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Oleh itu, media sosial dengan mudahnya membawa maksud erti instrumen sosial dalam berkomunikasi seperti WhatsApp, Twitter, dan TikTok yang membolehkan kita berkomunikasi dalam era digital yang serba canggih. Bersama saya, ada dua orang ahli yang tidak asing lagi yang akan membantu kita menyelesaikan isu kegramatisan tanpa bahasa yang semakin hari semakin membingungkan. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya orang gedewan kita, khususnya para jejaka tidak senang duduk melihat kejeritaan dua orang ahli kedai kita pada hari ini. Baiklah, kedai kita yang dulunya di hujung sekali berhubungan dengan kita yang pertama, saudari Aisyah Kira. Selamat datang di sana. Terima kasih. Seterusnya di sebelah saya nampak Puan bukan hijab berkata-kata saudari Farzana. Selamat datang juga saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya ingin bertanyakan kepada kedai kita yang pertama berkenaan pengalaman beliau dalam menggunakan media sosial. Silakan saudari. Terima kasih saudari Afifah atas penilaian syukur dan baik dan juga terima kasih kepada penonton-penonton. Saya setuju tentang penggunaan bahasa yang teruk dalam kalangan pengguna media sosial kerana saya juga merupakan seorang pengguna legal media sosial. Penciptaan telefon bimbit revolusi terkini membolehkan pengguna menghantar mesej dengan keupayaan email dan internet yang menuntut teknologi dalam perhubungan antara pengguna peralatan tersebut. Bahasa yang digunakan nasional lintas disingkatkan ejaan dan selalu daripada aspek tata bahasanya. Hal ini tanpa sedar membawa kesan terhadap kualiti komunikasi sama ada secara lisan atau tulisan terhadap masyarakat, khususnya pelajar, sama ada di peringkat menengah ataupun di peringkat rendah. Baiklah, boleh kata setiap hari saya akan melayari media sosial seperti Twitter ataupun sekarang ini telah dikenali sebagai X dan media sosial lain seperti Instagram dan juga Facebook. Saya mendapati bahawa terdapat banyak kesalahan bahasa terutamanya oleh golongan muda. Namun, apa yang mengejutkan saya lagi adalah terdapat juga kesalahan bahasa dalam media sosial yang dikeluarkan oleh jabatan rasmi atau agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan atau parti politik juga telah menimbulkan pelbagai isu apabila mereka tidak menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Saya mempunyai beberapa contoh kesalahan bahasa di sini. Yang pertama ialah kesalahan bahasa edisi Twitter ataupun X. Contoh yang pertama ini mungkin kedengaran agak kelakar, tetapi kita perlu menitik beratkan tentang kesalahan tersebut dan juga perlu diperbetulkan kesalahannya. Contoh yang pertama ialah siapan X dari 5 April 2021 yang berbunyi, catcalling tu biasa, cubalah jadi student nurse. Lepas tu ada pakcik ni saya ucap dengan kekawan 5-6 orang, duk panggil nurse, saya sakit jantung. Lepas tu tengok you atas bawah. I nak tahu juga apa perasaan you. Baiklah, jenis kesalahan di sini ialah penyalahgunaan perkataan bahasa Inggeris ataupun bahasa rancu yang juga dikenali sebagai bahasa rojak, iaitu catcalling, student nurse dan juga nurse. Termasuk juga perkataan I, you. Okey, baiklah, kita boleh lihat bahawa penggunaan perkataan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini di dalam satu ayat yang sama. Perkataan yang betul untuk catcalling adalah gangguan seksual dan student nurse sepatutnya menjadi pelajar kejururawatan. Walaupun kesalahan ini nampak sahaja kecil, tetapi ia menimbulkan banyak salah faham kerana sepatutnya jika kita ingin menulis atau mengatakan sesuatu dalam bahasa Melayu, maka kita perlulah menulis keseluruhan ayat itu dalam bahasa Melayu dan sebaliknya. Jika kita ingin mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggeris, kita perlulah ayat tersebut di dalam bahasa Inggeris dengan sepenuhnya.
Kesalahan kedua dalam syapan ini ialah penyalahgunaan kata arah iaitu lepas tu. Yang sepatutnya selepas itu mengikut standard bahasa Melayu yang betul. Seterusnya terdapat penyalahgunaan kata adjektif iaitu misai dan buncit. Perkataan yang betul ialah permisai dan perutnya buncit. Penggunaan adjektif ini haruslah tepat di mana dapat menggambarkan pribadi seseorang dalam konteks ini. Terdapat juga penyalahgunaan kata ganda yang berubah suai dan tidak dieja dengan betul iaitu kekawan. Perkataan yang betul ialah kawan-kawan yang mempunyai sempang di tengah perang. Dan kesalahan yang terakhir dalam tweet ataupun syapat ini ialah kesalahan tata bahasa iaitu duk panggil. Perkataan yang betul ialah dan memanggil. Jelaslah bahawa penggunaan perkataan yang salah dapat mengelirukan pembaca dan juga memberi contoh yang tidak baik kepada generasi muda yang seharusnya memertabatkan bahasa Melayu walaupun pada era digital. Baiklah, saya ada lagi satu contoh, nak dengar ke tidak? Silakan. Okey. Baiklah, contoh yang kedua ialah syapan X dari 26 Mei 2021 iaitu tengah hari dan eja rapat. Macam ni dapat makan asam pedas ikan pun sedap juga. Tengah hari yang dieja rapat adalah salah kerana sepatutnya ialah tengah hari yang dieja secara jarak. Golongan kata ini termasuk dalam kata majmuk kerana apabila tengah dan juga hari digabung, ia membawa maksud yang lain iaitu pada waktu tengah hari. Perkataan juga ialah sepatutnya menjadi juga. Mungkin akan ada pembaca yang kurang faham dengan penggunaan perkataan yang salah, terutamanya golongan tua dan mungkin akan menimbulkan tanda-tanda. Jelas bahawa para pengguna media sosial zaman ini sangat memandang enteng akan penggunaan kata bahasa yang betul. Saya juga sebenarnya acap kali terlihat kesalahan-kesalahan kata bahasa pada iklan di televisi maupun di jalanan. Sebagai contoh pertamanya, iklan dilarang masuk ke cerobong akan didakwah. Sebabnya perkataan yang mengikutkan ialah tidak menemukan didakwah. Sebagai contoh ialah dilarang menggunakan font tangan. Sebabnya masa ini diperbetulkan sebagai dilarang menggunakan telefon bimbit. Hal ini ternyata amat memalukan kerana sepatutnya isu sebenarnya tidak lagi terjadi di negara yang bangsa pertama memiliki bangsa Melayu. Baiklah, sekarang kita mahu mendengar pengalaman serta pendapat Safari Farzal juga yang merupakan pemimpin program WhatsApp. Pada pendapat Safari Farzal, adakah Safari juga pernah mengalami situasi di mana terdapat kesalahan ejaan ataupun kesalahan bahasa dalam media sosial? Silakan Safari. Terima kasih kepada pengucapan. Ya, sudah semestinya saya pernah mengalami situasi seperti ini. Para penonton juga mesti pernah mengalami situasi ini kan? Sebagai pengguna media sosial, saya sendiri pun terikut dalam melakukan kesalahan kata bahasa semasa berresearch bersama rakan-rakan saya. Banyak kesalahan kata bahasa yang digunakan serta penggunaan bahasa rojak seperti kata. Sebagai contoh, rakan saya bertanya tentang pemotongan pisau. Ayat yang digunakan dia ialah siapa blok ini ada kata. Ayat ini bermaksud siapakah blok ini yang mempunyai pemotong pisau. Siapa merujuk kepada siapa, manakala bagi kata pula bermaksud pemotong pisau. Seterusnya, bagi penggunaan kesalahan kata bahasa dari segi loghat, iaitu ayat wapa yang bermaksud berapa ringgit daripada loghat Terengganu. Kita sudah sedia maklum. Walaupun kita hanya berkumpul dengan rakan-rakan melalui media WhatsApp, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menegakkan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu secara penuh dalam kehidupan seharian, serta tidak mencampur adukkan dengan bangsa lain atau lebih dikenali sebagai bangsa lain. Saya tidak sangka bahawa kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan ejaan tanpa sedar ketika bersembang dengan WhatsApp. Bagi saya, bahasa melambangkan bangsa. Maka penggunaan bahasa Melayu yang betul sebenarnya menjadi
mempelajari diri bahasa itu sendiri. Warga dewan sekalian, pemerkasaan bahasa Melayu bermaksud mengangkat martabat bangsa Melayu pada tahap yang sepatutnya, yakni sesuai dengan kedudukan dan haknya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia. Seharusnya, bahasa Melayu kita pertahankan sedaya upaya, ibarat memuja kayu, patah sayap juga mahu, patah wayang tunggat lagu, patah dalam tunggat putih, patah tunggat belakang, agar isu kesalahan bahasa ini dapat dibentuk supaya tidak menyebabkan jadi wabak yang merecehkan bahasa. Sebenarnya, pemerkasaan bahasa Melayu amat signifikan dalam memelihara martabat. Apakah pandangan Satu menciptakan hal ini sahaja? Ya, kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh semua pihak. Maka kita dapat mengelakkan kekeliruan ketika berbahasa dan dapat mempertahankan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perdana Menteri kita juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah mengarahkan penggunaan bahasa Melayu dalam semua surat rasmi untuk urusan kerajaan yang disifatkan signifikan dalam memelihara identiti kebangsaan selain dapat membantu mengukuhkan perpaduan rakyat. Baiklah, saya mempunyai contoh kesalahan ejaan ataupun tata bahasa. Namun kali ini dalam laman sosial Facebook, saya pernah terbaca bahawa ada kenyataan media yang merupakan media rasmi tetapi mempunyai banyak kesalahan bahasa. Terdapat penggunaan perkataan bagi sebanyak 2 kali di dalam satu ayat yang sama yang telah menjejaskan kualiti ayat tersebut. Penyataan media itu juga mempunyai banyak perenggan, iaitu sebanyak 7 perenggan yang menyebabkan pembaca akan bosan kerana perenggan sebenarnya boleh dipendekkan kepada hanya 2 ataupun 3 perenggan. Hal ini dimungkinkan kerana terdapat banyak penggunaan perkataan atau ayat yang tidak penting yang telah dimasukkan dalam teks tersebut. Sesungguhnya, tata bahasa dan struktur ayat itu haruslah dicoret dalam bahasa yang mudah untuk pembacaan yang dramatis. Wah, saya amat kagum dan bersetuju bahawa bahasa Melayu yang betul perlu diaplikasikan dalam urusan rasmi maupun tidak rasmi. Ternyata, kerana bisa tata bahasa perlu diberi penekanan yang serius supaya bahasa tidak dicemari dengan anasir-anasir luar. Seperti yang kita ketahui, sememangnya masyarakat zaman ini gemar mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa asing seperti contoh bahasa India, bahasa Jepun dan bahasa Inggeris. Bagaimana pula dengan sahabat Farzana? Pada pendapat saya, kita akan menjadi terbiasa menggunakan bahasa tidak formal untuk menulis dan bertulis. Ini boleh menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam masyarakat tentang bahasa rasmi. Bagi murid-murid, mereka akan susah untuk memahami pembelajaran dalam subjek bahasa Melayu. Kerana umum mengetahui bahawa para guru bahasa Melayu akan menggunakan bahasa Melayu secara penuh dalam pembelajaran. Jika bahasa Melayu terus diulang dan dimartabatkan sebagai identiti Melayu Malaysia yang khas, maka tidak mustahil negara maju akan turut memandang Indonesia sebagai negara yang unik lantaran masyarakatnya yang pelbagai kaum tetapi tetap menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari. Jelas bahawa ramai yang telah menggunakan bahasa Melayu secara tidak betul dan ini sangat menyedihkan. Pada pendapat saya di Ajipura, masih adakah inisiatif yang dapat dilakukan untuk membendung isu ini? Silakan saya. Baiklah, sebelum itu saya ingin menambah bahawa pengaruh media sosial terhadap aspek tata bahasa dalam penulisan karangan murid perlu dikenal pasti bagi mengelakkan pengaruh media sosial yang dalam era digital ini terhadap aspek bahasa menjadi semakin buruk. Menurut kajian, kewujudan berbagai saluran komunikasi telah menyebabkan masyarakat bebas bersuara tanpa memikirkan etika dan kesatuan berbahasa.
Sebelum ini juga saya dan juga saudari Fazana juga telah mengatakan tentang penggunaan bahasa rojak, cara ejaan dan sebagainya. Jadi penggunaan bahasa rojak, bahasa Selangor dan percampuran dengan bahasa Inggeris yang digunakan di dalam media sosial ini yang digunakan secara mulus dikhawatiri membawa kesan terhadap cara berbahasa di alam realiti. Boleh saya simpulkan di sini bahawa penggunaan bahasa Melayu yang dramatis dapat mengekalkan kedudukan bahasa Melayu dalam negara kita walaupun dipenuhi dengan lambakan teknologi yang pantas dan juga alat yang canggih. Saya juga ingin mengatakan bahawa terdapat banyak usaha-usaha pemartabatan bahasa Melayu itu sendiri yang telah banyak dan giat dijalankan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan termasuklah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Persatuan Linguistik Malaysia (PLM) dan sebagainya. Maka, sebagai pengguna media sosial yang bijak, memperbetulkan bahasa seseorang di laman sosial dengan sopan dan tepat merupakan cara terbaik untuk menyedarkan orang ramai tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul. Tidak salah untuk kita menegur tata bahasa orang lain, namun biarlah teguran itu dibuat dengan cara yang tidak memalukan. Saya rasa salah untuk mentertawakan atau memperlekehkan seseorang yang tidak fasih berbahasa Melayu. Sebab kata orang dahulu, fikir dulu sebelum bercakap. Pengguna media sosial perlu memainkan peranan masing-masing dalam menentukan penggunaan bahasa yang sewajarnya walaupun dalam konteks era digital kerana bahasa yang baik dapat mencerminkan citra dan imej penulisnya. Justeru itu adalah lebih baik penulis menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa akademik yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Oleh itu, kita juga perlu menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian kita serta mempraktikannya di laman sosial seperti X, Instagram, Facebook dan juga lain-lain serta WhatsApp seperti yang saudari Farzana telah bentangkan tadi. Sebagai rakyat Malaysia juga, kita haruslah menguasai sistem ejaan yang sangat penting. Hal ini demikian kerana sekiranya masalah kesalahan ejaan atau tata bahasa ini tidak diberi perhatian yang serius, kita akan sesuka hati mengeja sesuatu perkataan mengikut sebutan kita sendiri yang boleh menjadi racun kepada ketinggian nilai bahasa Melayu. Saya amat bersetuju dengan cara yang sangat mengenai syariat. Selain itu, pihak sekolah juga bertanggungjawab menganjurkan kempen-kempen pemerkasaan bahasa. Di samping ibu bapa yang berperan mengaplikasikan bahasa Melayu yang betul di rumah, supaya anak-anak terbiasa dengan bahasa Melayu yang gratis dan betul menggunakannya. Selain itu, ibu bapa juga boleh membawa anak-anak untuk menyertai dan menyokong program-program yang dianjurkan oleh kerajaan. Contohnya, kempen membaca di perpustakaan awam dan pertandingan-pertandingan bercerita secara dalam pandai. Kerana hal ini bukan sahaja dapat mendidik anak-anak, namun juga dapat menarik minat mereka tentang bahasa Melayu serta menanamkan sifat kompetitif dalam diri anak-anak supaya mereka menjadi pelapis masa depan negara yang cerah. Bukankah ada kata orang tua timur belum yang dari mampunya? Saudari Fazana, apakah pendapat saudari tentang usaha yang perlu digiatkan supaya bahasa Melayu terus dikembangkan? Ya, bagi saya, ibu bapa juga memainkan peranan yang signifikan dalam memperkasakan usaha bagi mengatasi masalah pencemaran bahasa. Ibu bapa mestilah menggunakan bahasa yang betul apabila bertutur dengan anak-anak. Sekiranya kesedaran ini dapat dipupuk dalam diri anak-anak, sudah pasti hasilnya akan berkekalan hingga dewasa. Kerana bagaimana acuan, begitulah pilihnya. Selain itu, ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan bahasa Melayu di negara kita dan juga sejarah bahasa Melayu yang telah dijadikan luar rangka pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka pada tahun ke-15. Ibu bapa perlu menerapkan budaya membaca sejak mereka kecil lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana
Budaya membaca dapat mempengaruhi minat dan cara anak-anak menulis ayat serta bertutur. Dalam era dunia tanpa sempadan ini, anak-anak akan terdedah kepada berbagai perkataan dan istilah yang kurang baik yang akan digunakan sebagai percakapan harian mereka. Hal ini secara tidak langsung akan mendatangkan maslahat kepada anak-anak, ibu bapa dan negara. Bahkan pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan negara. Kerana anak-anak menjadi penentu kepada kemajuan negara. Ya, betul tu Saudara Fauzana. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh anda. Dan juga saya sangat setuju bahawa jika semua pihak bersatu untuk memperbetulkan kesalahan bahasa di sekeliling kita, tidak kira di dalam internet ataupun tidak, kita mesti dapat mengangkat kekuatan bahasa Melayu hingga ke pelosok dunia. Pihak bapa, pihak sekolah, pihak kerajaan dan juga individu itu sendiri perlulah menyokong dan juga perlu memperbetulkan kesalahan orang lain dengan mempunyai inisiatif yang betul dan tidak memalukan individu tersebut. Maka negara lain akan memandang kita tinggi kerana kita mengutamakan bahasa ibunda terutamanya dalam penggunaan media sosial. Sudah semestinya keputusan bahasa Melayu bakal menjadi mimpi ngeri buat bangsa kita. Saya sememangnya kagum dengan perkongsian dua orang ahli panel kita yang cukup berpengalaman dan hebat perhatian dan kajian mereka dalam isu tata bahasa ejaan di bahasa Melayu serta kesalahan yang dan tata bahasa. Nampaknya masa kian mencuri kita. Terima kasih buat saudari-saudari kita berdua. Semoga perkongsian ini menjadi manfaat buat para penonton. Berjumpa lagi kita di lain masa. Sekian terima kasih.